Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar yang Allah telah kurniakan kepada kita, hamba-hamba Allah yang sentiasa mengharapkan rahmat, belas kasihan dan juga pengampunan serta dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala ini. Syukur kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjemput kita berada bersama-sama di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah, Ramadan Karim, wallahu akram. Sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila tibanya Ramadan, ramai orang sedang bergembira kerana kedatangan Ramadan ini sebenarnya menjemput 1001 kebaikan. Bagi orang-orang yang mungkin kita kata dah lama berhasrat untuk menguruskan badan, ya, maka mungkin musim ini dia gembira kerana dia boleh diet ataupun dia boleh kurangkan makannya ketika berpuasa. Ada orang yang memandang bila datangnya puasa dia akan sibuk dan gembira juga kerana mungkin pada waktu ini dirasakan inilah peluangnya untuk meraih keuntungan dalam jualan-jualannya. Maka sibuklah dia ke hulu ke hilir untuk menguruskan jualan-jualannya. Alhamdulillah, itu tidak ada masalah. Akan tetapi ada di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang merasakan gembiranya apabila tiba Ramadan, kerana Ramadan adalah satu bulan yang Allah sediakan khusus untuk mendidik dirinya, upgrade dirinya menjadi seorang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hasrat utama kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa di dalam bulan Ramadan bersesuaian dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu syariat untuk melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan seperti mana telah pun diwajibkan atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jom kita lihat sebenarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita di dalam madrasah Ramadan ini. Allah mulakan ayat itu dengan menyeru orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah memanggil hamba-hambanya dengan panggilan-panggilan yang pelbagai. Secara umumnya Allah akan sebutkan di dalam ayat-ayat yang pelbagai. Banyak ayat Allah Subhanahu wa taala Allah gunakan panggilan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Itu secara umum apabila ayat itu nak memanggil ataupun menyeru makhluk-makhluk Allah yang bergelar manusia. Ataupun lebih spesifik juga ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Juga spesifik kepada orang-orang ataupun manusia-manusia secara umumnya. Ada juga Allah Subhanahu wa taala menggelarkan ya ayyuhan nabi. Itu khusus kepada golongan para nabi. Kemudian ada juga ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang kufur. Juga Allah Subhanahu wa taala gelarkan khusus kepada orang-orang yang ada kekufuran di dalam hatinya.
Akan tetapi pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan kepada panggilan dan seruan kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, iaitu wahai orang-orang yang telah ada iman dalam hatinya. Orang-orang yang mana apabila menyebut tentang Allah, dia beriman kepada Allah. Bila sebut tentang hari kiamat, dia beriman kepada hari kiamat. Apabila sebut tentang Nabi, kitab-kitab Allah, malaikat-malaikat Allah, hari kiamat, qada dan qadar dan sebagainya, ada iman dalam hatinya untuk mempercayai, ya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyeru wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, maknanya orang-orang yang ada iman dalam hatinya kepada Allah dan juga apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam bentuk suruhan dan larangan, janji-janji Allah berbentuk ganjaran ataupun akibat di dunia ataupun di akhirat, ada iman dalam hatinya untuk meyakini dan mempercayai, maka Allah seru wahai orang-orang yang beriman. Apa Allah sebut? Kutiba alaikumus siyam. Telah datang seruan ataupun syariat untuk kamu melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah pun adanya pensyariatan puasa ini kepada umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Panggilannya kepada orang-orang yang ada iman spesifiknya. Kemudian apa yang Allah nak perintahkan kepada orang-orang yang beriman ini? Puasa di bulan Ramadan. Hidupkan Ramadan. Meriahkan Ramadan kamu. Jadi untuk apa ini semua? Adakah meriahnya semata-mata kerana nak meriahkan bazar-bazar Ramadan? Ataupun meriahnya dengan kita kata apa, aktiviti-aktiviti yang menyihatkan jasmani kerana kurangnya makan? Ya, itu semua tidak dinafikan hikmah-hikmahnya. Akan tetapi satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tujukan, kenapa Allah syariatkan puasa bulan Ramadan ini? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa yang kamu lalui itu, kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah fokus kita. Inilah matlamat akhir kita di dalam proses bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan puasa di siang harinya, menghidupkan malam-malamnya, mentadabbur tilawah Al-Quran kalamullahnya, dan juga pelbagai lagi ganjaran-ganjaran pahala yang Allah nak sediakan berlipat ganda di bulan Ramadan, seolah-olah satu pesta yang mana diskaunnya macam-macam. Maka apa yang Allah nak kamu lalui Ramadan itu untuk kamu melangkah ke depan menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka jelas kepada kita, iman itu perlu diproses. Iman yang ada di dalam hati ini, dia tidak boleh duduk secara statik saja di dalam hati, tidak berganjak dan tidak meningkat. Allah nak setiap tahun kamu kena lalui proses untuk meningkatkan iman di dalam hati kamu sehingga kamu mencapai matlamat takwa. Ya tuan-tuan, takwa itulah perkara yang akan menjadi tema utama perbincangan kita di dalam fokus ibadah di dalam bulan Ramadan. Setiap perkara yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan, maka datangkanlah satu matlamat dalam hati kita untuk mendapatkan peningkatan takwa di dalam diri. Puasa kita, pastikan puasa yang macam mana yang membolehkan adanya peningkatan kepada takwa di dalam diri. Apabila kita bersedekah di bulan Ramadan nanti, fikirkan cara macam mana sedekah kita itu nak jadikan ia sebagai sedekah ataupun amalan yang meningkatkan rasa takwa di dalam diri kita kepada Allah. Ataupun ketika mana kita qiyamul lail, bersolat tarawih dan sebagainya, berbuka puasa dan bersahur dan sebagainya, apa saja di dalam amalan harian kita. Mungkin ibu-ibu juga memasak makanan untuk sahur, ya, ataupun makanan untuk berbuka puasa. Ayah-ayah juga ataupun ibu-ibu juga sama keluar bekerja nanti di dalam bulan Ramadan.
latih diri untuk meletakkan satu nilai yang perlu dicapai, iaitu bila memasak masakan, macam mana nak masak dalam masa yang sama memasak itu dapat meningkatkan takwa. Susah tuan-tuan ya. Macam mana nak didik anak ataupun jaga anak, mengasuh anak ketika bulan Ramadan dalam keadaan melayani karenah anak-anak itu, layanan kita itu dalam masa yang sama menjadi satu sasaran kepada kita dengan aktiviti yang kita laksanakan tadi, nak meningkatkan takwa di dalam diri kita. Justru persoalan utama pada bulan Ramadan yang kita nak capai adalah memahami hakikat takwa. Memahami hakikat takwa. InsyaAllah dalam masa ataupun siri-siri dalam sepanjang Ramadan ini, kita akan bincangkan lagi berkenaan dengan ciri-ciri dan sifat-sifat bagaimana nak mencapai takwa mengikut apa yang telah disarankan oleh Allah dan Rasul. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.